satu wawasan, bersama memburu harapan, mengecapi kesejahteraan. Kita tak pernah putus asa, walau halangan di depan mata, demi sihat sejahtera bersama. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, kita sudah bersedia untuk meneruskan satu lagi majlis ilmu pada malam ini. Saudara-saudari kemungkinan besar sudah pernah menghadapi sakit kepala. Ada sesiapa sini yang tak pernah sakit kepala tak? Angkat tangan ataupun bagi tahu kat saya. Kod-kod lah. Saya salah bumi mana yang saya pijak ni, sebab belum ada lagi di mana-mana seluruh dunia pun, di pelosok mana moden ataupun yang kuno, ada je orang yang sakit kepala, betul tak? Dan sebenarnya sakit kepala ni merupakan salah satu daripada membawa banyak kerugian dari sudut cost effectiveness. Ada banyak kajian untuk para pekerja yang mengambil cuti disebabkan oleh sakit kepala. Dan malam sajalah sakit kepala ni hanya yang si ampunnya yang tanggung bawa beban pening kepala tu ataupun sakit kepala tu saja yang mengetahui betapa sakitnya, sehinggakan batas antara pening kepala atau sakit kepala dengan migrain agak terlalu tipis, sehinggakan ramai orang confuse antara migrain atau sakit kepala. Tetapi kalau setakat sakit kepala sampaikan peringkat migrain masih lagi boleh, orang kata belum cukup fatal. Fatal tu maksudnya boleh membawa maut, ya. Sebab ada orang sampai muntah, sampai kalau you tengok dia lawyer tu, ya Allah, sampai tak boleh bangun pun, betul tak? Ada tak kat sini yang sampai you pening kepala, you sakit kepala sampai tak boleh pun, maksudnya tak boleh bergerak pun, ada tak? Pasti kan? Jadi peringkat umur pun dia tak kenal. Kadang-kadang budak-budak peringkat sekolah pun dah kena, kesian. Kadang-kadang primary school lagi dah kena, Masya Allah. Saya pernah tengok ramai juga pesakit-pesakit pediatrik yang sakit kepala, okay? Dan kebanyakannya sampai tak tahu sebab, dan ada kalanya dia hilang macam tu je. Bila sampai peringkat dewasa atau orang kata sejak kahwin ni tak ada masalah. Mungkin ada masalah dengan hormon, dan selalunya sebab-sebab tertentu yang kita nak hilangkan dulu daripada masalah yang serius ialah seperti masalah kanser. Itu kena kita, orang kata apa, nyahkan dulu, maksudnya kita hindarkan dahulu, kita exclude dia. Kita kena make sure doktor dah pastikan ini bukan ada masalah apa-apa. Sebab tu kalau dah 3-4 kali you migraine ataupun serius sangat sampai tak boleh kerja, harus you buat scanning of the brain. Faham? Okey, supaya kita tidak terlepas pandang. Okey, ada orang kes-kes of course orang yang kena HIV semua tu pun boleh bermasalah. Ada orang masalah saraf, ada orang masalah diabetes, ataupun peringkat umur pun, lagi berumur, kata orang atas pada 50 dia kadang-kadang lebih banyak mengganggu pun ada cerita. Of course masalah yang paling utama ialah disebabkan oleh stres. Stres adalah penyebab atau faktor utama, dan tak cukup tidur nombor 2, nombor 3 tak cukup kena matahari, dan nombor 4 makan makanan yang salah. Kadang-kadang dia ada makanan dia allergic, dia tak tahu. Kadang-kadang lepas dia makan sekian-sekian dia tak perasan pun yang ada gluten terutama sekali, ataupun bahan-bahan susu, bahan-bahan protein yang dia tak boleh, dia tak sedar. Tapi setiap kali dia makan makanan macam ni, dia akan jadi macam kena migraine ataupun pening kepala yang serius, sakit kepala, okey. Kalau takat dia ambil Panadol hilang tu, kira tak serius sangat lagi. Dan selalunya dia tak cukup vitamin D3 ataupun K2, D3, K2. Dan sebab tu selalunya kita suruh dia ambil satu lagi bahan tambahan. Bila dia ambil magnesium, dia lega sikit. Kadang-kadang dia ambil omega 3 yang daripada sacha inci tu pun dia lega sikit, Alhamdulillah. Rupa-rupanya dia tak cukup setengah mineral dan vitamin, maka dia jadi bermasalah. Baik, jadi kalau you dah tak ada masalah yang serius, tinggal masalah-masalah yang pening ni datang sewaktu orang panggil tension headache. Yang paling ramai 80% ke atas pening kepala ni adalah disebabkan oleh tension. Sama ada tension melalui mental ataupun physical. Faham?
Baik. Okey, jadi saya akan bagi you lebih kurang 5 cara. Kalau ada masa kita bagi lagi 2 bonus. Okey, senang aja. Ready? Okey, ambil nota ni. Mai tulis tadi kat saya kata doktor mesti cerita pasal stres ni. Stres tu saya rasa orang dah tahu sangat-sangat dah. Tapi lawan dia kalau kita nak mulakan ialah nombor 1, tidak lain tidak bukan ialah ambil wudu. Sebab tu saya kata cara senang. Ambil air sembahyang 1, okey, dan dicampur dengan, lepas you ambil sembahyang you doa tu kan, dalam tu you minta dilegakan sakit kepala you, tetapi mestilah diiringi, ni nombor 1 lagi ni diiringi nombor 1 ialah apa dia? Senyum. You mesti kata, dok, jangan melawak, senyum je boleh hilang migrain ke? Bukan migrain. Kalau migrain tu dah sampai muntah-muntah tu, kalau nak senyum lagi macam mana kan? You tengah berat kepala, macam nak pecah kepala, I suruh you senyum, memang tak betul lah kan? Tetapi kalau dia tengah nak mari ni, tengah tension headache saja, tengah stres ni, tengah berat kepala, itu sakit dia rasakan, macam boring je. Cubalah ambil air semayang elok-elok, lepas tu doa sikit, lepas tu you senyum. Senyumnya berapa saat? 20 saat. You rasa-rasa reka ke benda ni? Ada beberapa orang doktor, kawan saya di Indonesia dah mula buat protokol ini, iaitu senyum 20 saat belah pagi dan senyum 20 saat belah petang. Maksudnya cari 2 masa, dan saya mengambil kesempatan terus buat masa kita semayang lagi bagus. Nak start semayang senyum sekali, nak habis, kita dah habis doa, bila kita nak bangun tu kita senyum lagi sekali. Berapa saat saya kata? 20 saat. Janganlah kalau dalam masjid atau dalam surau tu terlalu ketara you buat, nanti orang kata ilmu tak betul pula. Tetapi sebenarnya begini, bila kita senyum, itu satu cara yang paling mudah dan paling cepat untuk mengeluarkan hormon, dia panggil happy hormone. Sebab otak ni kita, yang kita bawa ni, dia bukan faham sangat sama ada kita paksa dia ataupun kita betul-betul senyum sebab happy ke, sebab kita syukur ke apa, betul tak? Tetapi sebenarnya patutlah kita senyum sebelum kita semayang. Lepas semayang kita senyum tu senyum macam syukur. Saya ialah kalau orang tu dah nak taubat, dah pasrah dan sebagainya, sampai dia menangis-nangis tu saya faham. Tapi lepas pada tu senyum. Sebab apa? Senyum ni Tuhan yang bagi. Kalau sebagai sedekah tu jangan main-main. Kalau you tak boleh senyum, susah hidup you nanti, betul tak? So nombor 1, bila senyum tu saya kata apa? Dia menukar hormon. Dan dalam otak kita ni, perjalanan darah, bila you senyum tu ada otot-otot yang tertentu yang merelakskan you punya minda sampai keluar hormon yang dipanggil hormon happy tu. Bila senyum itu membantu memulakan proses menghilangkan sakit kepala. You jangan percaya kata you kena buat dulu dan istiqamah. Setiap hari buat pun tak apa. Dan kalau you jadikan ni sebagai satu amalan, you bayangkan 5 kali sehari. Dan kali 2 pula. Sebab sebelum dan selepas solat. 1. Nombor 2, cuba dengar, you kena belajar ada beberapa point. Bila you ada masa lepas semayang tu, you buat macam ni. Ready? Nombor 1, dia panggil third eye. Third eye. Nombor 1, third eye. Mata ketiga kat sini. Okay, tekan ni. Kat sini dia panggil ada reflexology point atau acupressure point, yang bila you tekan dia lebih kurang 30 saat atau 20 saat. You boleh putarkan atau pusing-pusing, picit atau tekan direct. Macam tu terus, biar rasa sikit tekanan tu. Jangan sampai tak rasa apa. Okay? Kalau orang buat lagi sedap lah, sampai you tidur, wah dia picit. Nombor 1 point yang you kena belajar hari ni. Nombor 2 ialah, saya buka spek ni, you bubur bawah kening you sebelah dalam. Saya ulang, kening sebelah dalam. Tolak 2 macam tu, 2 jari pun boleh, atau buat macam tu pun boleh. Tolak ke dalam. Dalam dan ke atas. Dalam dan ke atas. Kalau you berat kepala, you akan rasa sakit dan rasa macam bisa sikit. Tengok belah mana yang bisa tu. Berarti otak tu berat belah sana. Okey, dan selalunya dia cross pun otak ni kan. Tetapi tak apalah, you jangan peduli sangat tentang sains tu. Yang penting you tekan 2 ni yang paling abdal. 1, 2, boleh ingat tak ni? Okey, 3 ni nampak pipi ni bawah sikit daripada lekuk yang naik ke depan tu. Ni yang pipi kita yang ke depan ni sikit ni, bawah sikit.
You tekan kat dalam tu. Buat macam ni pun boleh. 2 jari atau macam ni pun boleh. Nak buat jari hantu pun boleh, jari telunjuk pun boleh, nak buat ibu jari pun boleh. Tapi saya buat jari telunjuk dengan thumb macam tu. Nampak? Boleh ikut? Nombor berapa tu? Nombor 3. Saya janji berapa? At least 5 kan? 1, 2, 3. Boleh ingat? Okay, ready? Nombor 4. Okay, nombor 4 di belakang. Belakang telinga ni, bawah tu ada lekuk. Selalu saya tunjuk, ada lekuk kat sini. Perasan tak ada lekuk ni dalam ni? Selalu kan bila orang picit, bila you pergi ni lah reflexology, dia mesti picit kat situ tu tak? Dia tarik naik macam tu. Okay, so ni nombor 4. Okay, nampak tu? Sebelah sini satu, sebelah sini satu lagi. Okay, you buat je macam tu. Dalam 20 saat, 30 saat, mainkan kat situ sampai you rasa ringan kepala you. Kadang-kadang you sampai keluar angin pun. Yang kadang-kadang bukan you yang keluar angin, orang yang urut you yang keluar angin. Betul-betul. Okay, last kali ialah depan temple ni. Dia panggil temporal. Okay, atas pada telinga sikit, depan. Lebih kurang 1 cm. Semua orang tahu kan. Memang kawasan ni you tahu sendiri. Bila you tekan tu, you rasa shock aja. Kalau tak shock tu, maksudnya tempat tu tak betul. You tukar-tukar lah sikit dalam 20 sen punya saiz kan. Nak buat, kalau tangan tu boleh sampai dua-dua macam tu boleh. Tapi kalau boleh picit dua-dua macam tu lagi best. Dan selalunya orang akan buat macam tu, betul tak? Satu kat sini, satu kat sini, betul tak? You buat lah. Macam tu. Jadi you dah dapat 5 tempat yang paling sesuai. Tetapi bagi mereka yang nak cepat lagi, you ambil belakang urat pelikat ni, atas dia. Saya ulang, urat pelikat atas sekali, atas bahu. Urat pelikat kan sebelah macam sayap gitu tu. Tu urat pelikat. Kalau you buat sendiri, macam mana you nak sampai belakang? Lagipun tak sedap kalau you buat sendiri. So apa you buat? You ambil atas bahu pun cukup. Kat sini you akan rasa macam ketat, macam tali bersimpul kat situ. You picit lah. Picit kalau boleh buat dua belah lagi bagus. Tapi saya buat sebelah-sebelah dulu bagi nak rasa puas ni. Buat tu, buat sini. Okay, habis. You dapat 5 dan kat sini dah bonus 6. Cuma bagi mereka yang masih lagi keras dan degil, tak mau baik juga, tak mau rasa ringan kepala, senang aja. You ambil telinga ni, you tarik dia sampai nak macam orang kata apa, massage dia, massage sampai merah. Okay, merah. Buatlah keseluruhan telinga pun tak apa. Memang ada poin-poin dia, tapi tak sabimbang. Saya nak kita dalam kapal terbang boleh buat atas bas ataupun kalau sebelah kereta you duduk sebelah. Okey, jangan pula you tengah driving you boleh buat macam tu kan. Tapi kadang-kadang kat traffic light, kalau you dah nampak dekat 100 saat lagi, macam kat Shah Alam tu sampai 160 saat, bolehlah buat 60 saat you buat macam tu. Boleh? Faham tak? Okey. Saya bagi last kali yang selalu saya buat kalau nampak gaya macam malas dia nak hilang. Kita main ni 5 minit kena hilang tau. 5 minit tak hilang, kena cari sesuatu al-sabab yang lain. Kenapa tak baik-baik lagi ni kan? Okey, ni last. Kalau tak baik ni you kena pergi jumpa klinik ke, ataupun kena cari Panadol sikit. Tapi saya tak nak lah. You buat macam ni je. Okey, tengok muka you. Okey, ke belakang tu biar tegap sikit. Okey, jangan bongkok. Lepas tu apa you buat? Straight, kepala tu menegak macam tu, dan tengok 45 darjah ke kiri atau ke kanan dulu pun tak apa, sebab you kena buat dua-dua belah. Berapa degree saya kata? 40 straight, 45. Kalau macam ni dah 90, 45. Bila 45 ni, okay, you sebelah lawan itu, kalau you tengok belah kiri, bahu kanan tu lepas ke bawah, lepas ke bawah, lepas tu yang ni you pegang kepala you macam tu, tengok jari tu letak macam tu atas telinga, sikit ke belakang dan tarik ke arah 45 darjah, dan you cuba nak tunduk ke arah halcum you. Orang perempuan tak ada halcum lah kan, Adam's apple tu. Tarik, dan you rasa macam mana? You rasa kat sini, ni rasa tegang aja kat sini. Stretch, yang ni lepas ke bawah, stretch 45 darjah, lebih kurang mengarah ke lutut you. Boleh? Okey, sama juga. You akan rasa rasa macam regangan lah. Lepas tu sini tengok 45 darjah, turun sikit, ambil
tangan you tarik ke bawah macam tu 45 darjah, tengok ke bahagian lutut, keluar lutut tu, tarik macam nak pergi ke arah lutut sebelah kanan kat luar, dan tangan ni lepas ke bawah, stretch. You akan rasa macam bunyi tau, krak sikit kat situ. Lepas tu relax lah. Okay. Dan kadang-kadang kita buat macam tu, maksudnya you longgarkan leher. Sebab apa? Punca-punca utama ialah antaranya leher kita terlalu lama ketat, tunduk lama, baca Quran lama kan. Kalau kita sembahyang pun kita tunduk je, betul tak? Sekali tu saya suka tengok depan, saya suka tengok straight mata tu. Orang kata, dan memang saya baca pun tak abdal, kena tengok kat sejadah kita, betul tak? Okey, saya ikut. Tapi kalau lama sangat, dia kadang-kadang tangkap juga kat leher. Lepas tu kita ni lagi, WhatsApp lagi, macam-macam lah kita buat, betul tak? So kita cadangkan you kena belajar betulkan sekali-sekali. Kalau pergi kat dinding tu, angkat tangan tu, betulkan belakang anda, biar dia bunyi kerak macam tu, betul tak? Kalau tak percaya, kalau you buat je sepetang kerja, lepas tu you pergi kat dalam toilet ke mana-mana, ataupun you buat tangan macam tu, mesti bunyi kerak macam tu, faham tak? Lepas tu kalau apa lagi, saya nak cadangkan supaya you dapat menghindar sebelum dia datang pening kepala, lagi bagus. Apa yang dia kata, kena bergerak lah kepala, leher. Lepas tu you punya sinus kan, selalunya kita senang ada ketat hidung semua tu, yang tu semua sebab air dengan garam tak cukup. Lepas tu ada lagi cerita masalah gallbladder you, masalah hempedu kan. Hempedu kita ni selalu bermasalah. Kalau you selalu sakit belakang leher ni sampai naik ke kepala, pening-pening semua tu, sakit kepala, tapi dia datang daripada urat pelekat selalunya sampai ke bau, ke belakang leher ni, yang tu mesti you punya liver dengan gallbladder. You ada fatty liver semua. So kena check pencernaan makanan you betul tak betul. Lepas tu you suka ambil gula pun boleh jadi pening kepala cepat, tinggi sangat gula. Lepas tu saya dah kata apa tadi, stres, tak cukup tidur, tak cukup mentari, magnesium tak cukup. Magnesium makanannya saya dah cerita itu, ingat tak? Sayur-sayur menghijau, ulam-ulam, ubi kentang, apa lagi, magnesium, potato saya dah kata tadi, spinach, bayam, lepas tu avocado, pisang, itu bagus tu semua tu. Okay, you boleh ambil kuaci. Okay, lain pada tu yang paling penting ialah cukup tidur ya. Tidur yang paling mustahak. Dan lain pada tu saya kira belajar berpuasa. Puasa antara yang terbaik untuk mententeramkan masalah sakit kepala. Apa pasal? Sebab kalau you punya blood pressure pun dah stable, you punya masalah-masalah diabetes pun stable, insyaAllah kepala you pun akan ringan aja. Okey, cukup dulu saudara-saudara sekalian. Untuk malam ni saya dah bagi, kalau tak ingat, you tengok balik lecture saya ni, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bagi sampai 7. Itu pun dengan stretching tadi, ingat tak? 45 darjah tu insyaAllah boleh. Okey, baik, terima kasih banyak. Untuk pengetahuan anda, saya dah buat promosi raya untuk mereka yang tanya saya ada tak hari raya. Ada, saya buat untuk 5-6 hari je cukup lah. Untuk siapa yang miss bulan lepas masa Ramadan tu, saya buat sampai dekat sebulan kan. Alhamdulillah, terima kasih banyak kerana beri sokongan kepada saya dan anak-anak buah saya. Kalau apa-apa masalah, beritahu saya. Dan anda pun tahu saya akan ke Tanah Suci pada hari Jumaat ni. Dan lagi sekali, kalau siapa yang tak sempat, saya minta maaf semalam tu, saya minta maaf sebelum saya bertolak pada hari Jumaat petang nanti. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oh, saya lama tak sebut, let go and feel good, dunia bahagia, akhirat syurga. Baik.